Yang lain tu saya tak berapa kenal dah. Siapa yang menggunakan dua tempat ke untuk online? Dia bunyi echo kuat. Dia echo betul. Saya kata dua tempat ni. Oh. Hebat ada orang tempat kerja pun nak dengar weh. Apanya? Kalida duk diam. Kira-kira dia nampak banyak Ni orang dia, Kalida duk diam. Macam ni cantik dah. dia nampak banyak orang dia ketekak ketak. Dengar? Boleh kan? Kita tutup suara. Kalida dah bagus Kalida. Okey lah. Okey, macam ni okey. Nampak jelas? Teman kemudian. Kita tunggu lagi 3 minit 8.05 kita boleh mula dah ya. Okey. Kita boleh cicit, tak apa cakap aja. Ini satu forum yang kita sembang-sembang ni. Tapi siapa yang you kenal itu, you cue mereka keluar dan sembang aja.喂，你先你帮忙记录啊，记得拍照哈，我们要拍全体照。OK。你开两个啥？你这边吵啊，你的 echo 啊。我们这个。OK，goodbye。Ini gimana Pak? Ada எப்படி அடிக்கணும்? கனெக்டிங் பண்ணிருக்காரு. Hey sister Wei, is it you ah? Wei's phone is you ah? 干嘛我从不出去就要 Sister Wei is 迟延。啊 Sister Wei is 迟延，黄丽珠。黄丽珠，黄丽珠，黄丽珠。No, sister Wei, Wei. From Arukari Wei. Viral mo juga na. Satu pilih mana Yang there's one Wei tu. Wei yang iPhone tu. Aku. Apa khabar aku? Yang belakang tu anak you ah? Aku? Siapa ni anak? Ano? Yan, tadi turang utakan na ini. Anak ai doktor.
Sister Helen tanya, ada siapa dari SNC 85 tak? Kat sini yang mana? Tak apa, tak masuk lagi. Kawan-kawan zaman sekolah lah tu. Di sini kita. Dia pun kena buat lah. Diana ni, Diana Kelantan ke? Diana dalam tu. Saya pun ada nampak nama Diana tadi. Siang. Ya. Saya staf Dr. Eng. Ha? Saya staf Dr. Eng. You staff Dr. Yang mana? Tengok muka sikit. Tak tengok muka mana tahu. Saya dalam kereta. Dalam kereta pun tak apa. Jadi nampak muka. Nampak muka saya pun. Yang punya. Okay. Sekarang saya kenal. Onda menit dia kan, nak kekelen ke? Aku nak best lah. Okay. Banyaklah orang hari ni. Semua pun nak tahu kan pasal plant based kan. Sebab tu ramai. Can we start now? It's 8:05 already. Okay. Okay. Saya rasa pun boleh start lah. Boleh start sekarang. Ya. Okay, selamat malam semua. Selamat malam. Okay, hari ni saya amat terkejut lah bila nampak banyaknya orang. Tak sangka, saya tahu yang akan banyak orang, tapi saya tak sangka pula sebanyak orang yang naik tiba-tiba tu. Okay, ini adalah satu benda yang amat boleh dikatakan dibanggakan lah. Dibanggakan sebab tahu kita pemakanan berasaskan tumbuhan ni memang. Sorry, Xiang, your sound louder please. Okay, sound louder. Okay ke? Sekarang okay ke? That's better, Okay ya. Okay. Saya sangat gembira sebab nampak banyak orang dan saya tahu ramai orang yang tahu tentang makanan plant-based ni. Tapi macam kita ni biasanya kalau kita dengar makanan plant-based, makanan plant-based, saya biar betul. Lepas tu kita akan macam ada benda negatif yang datang dulu tau. Benda negatif yang datang dulu sebelum kita betul-betul kenal dia, betul-betul kita pergi makan dia, kita sudah set kat otak kita yang benda ni tak sedap. Tapi sebenarnya bila kita kenali secara mendalam, rupa-rupanya plant-based ni sedap juga. Dia bukannya macam yang kita fikirkan. Sebenarnya kat sini kita tidaklah terlalu fokus kepada makanan vegetarian terus, tapi kita fokuskan kepada penggantian makanan daging, kita tukar kepada makanan yang berasaskan tumbuhan. Jadi dia juga mendatangkan rasa yang kita, di mana rasa yang dalam masakan tu sebenarnya adalah perencah kita, resepi kita, bukan daripada rasa yang daripada haiwan tu sendiri. Okey, saya pun tak cakap banyak lagi. Nanti kalau tak ada, Dr. Chin akan cakap, Siang cakap banyak lah. Okey, kali ni kita teruskan dekat yang ni, kita terus bagi introduction dekat Dr. Chin. Dr. Chin, you may take over. Selamat malam and salam sejahtera.
kepada semua para hadirin yang online dengar. Saya sangat gembira nampak semua online. Macam hari ni, macam poster kita ni, hari ni ialah kita satu sesi perkongsian, ya. Perkongsian tentang pemakanan yang sihat. Pemakanan sihat, ya. Kita selalu dengar kita yang on the line ni semua ialah healthcare worker kan ni. So kita selalu dengar doktor melete pun pesakit kena makan sihat ya. Tapi ni pesakit ni kebanyakan dia pesakit makan sihat, or even the nurses itself kata makan sihat tu tak sedap ni macam nak makan sihat ni, right? Tetapi kita tahu bila kita makan makanan itu ada dua tujuan. Satu ialah untuk kesihatan, itu yang paling penting. Kita makan untuk kesihatan, ya. Tapi kedua tu ialah kita pun nak menikmati pemakanan itu. So so makanan itu kena sedap baru kita nak makan. Tetapi kita pun perlu ingatkan asasnya kenapa kita kena makan makanan ialah untuk tenaga, untuk kesihatan. Sebab tu bila kita sekarang tu kita kena ingat bila kita makan makanan dia dua tujuan. Selain daripada sedap, yang paling penting tu dia perlu membawa kesihatan. Ya. So bila kata makanan sihat ni, actually kita ada dia ada dua manfaat yang besar lah. Satu ialah kalau kita makan makanan sihat, dia akan mencegah penyakit. So orang yang sihat macam kita semua ni, kita kena amalkan tabiat makanan sihat tu supaya menjamin sihat. Kita sekarang masih sihat, tetapi kita kena menjamin sihat untuk selama-lamanya. Kalau nak menjamin sihat ni, kesihatan ni, kita perlu makan makanan yang sihat. Baru badan kita sihat. Kedua tu ialah makanan yang sihat ni, dia kalau untuk orang yang sudah ada penyakit tu, dia boleh menjadikan penyakit itu tak serius sangat, tak membawa komplikasi yang banyak. Okay, so inilah dua manfaat yang paling besar kenapa kita nak promosikan makanan sihat, ya, dan sedap. So kenapa saya nak adakan forum ini? Kerana saya tengok banyak pesakit kita tu semua terdiri pada, I think sekarang lebih daripada 70% pesakit kita ni terdiri kepada pesakit yang ada kencing manis yang menyebabkan kegagalan fungsi buah pinggang dan terpaksa cuci buah pinggang. Ya, and lebih kurang 90% of them ada penyakit darah tinggi. Okay, so ada setengah tu kerana darah tinggi tak terkawal, stroke, hemorrhage, semua ni, ya. So semua komplikasi ni saya nampak ni saya sangat berat hati. Setiap kali saya duduk di klinik ke, saya tengok pesakit ke, saya berat hati kerana saya tahu benda ni boleh dicegah. Komplikasi boleh dicegah, penyakit boleh dicegah, ya. Sebab itu untuk mencegah ni kita kena ada pengetahuan macam mana nak makan cara sihat dan juga sedap. Untuk orang nak makan makanan itu dia kena sedap. Ya. Kebanyakan pesakit kita tu kita makan kita cari makanan sedap tapi kita sudah terlupa kata makanan sedap tu yang ada yang setengahnya memang tak sihat, dia akan membawa penyakit. So kita juga ada pilihan makan makanan yang sedap tetapi sihat. So hari inilah ya kita nak saya harapnya hari ini lepas forum hari ini kita boleh dapat sebelah sedikit pengetahuan tips macam mana kita boleh makan makanan cara sihat tetapi masih sedap. Ini tujuan forum hari ini. Okay? Dan kita tahu makanan yang sihat ni dia akan jadi dia merupakan satu ubat yang baik dan paling berkesan dan paling selamat. Kerana setiap ubat yang kita makan tu dia mesti ada kesan sampingan dia. Besar ke kecil ke mesti ada kesan sampingan. And ubat tu dia akan ditapis oleh hati kita atau buah pinggang kita. Sebab tu ada setengah orang kata, oh buah pinggang dia rosak kerana dia makan banyak, terlalu banyak ubat. Tetapi ya
itu itu tak betul. Tetapi kalau makan terlalu banyak ubat tahan sakit, memang dia akan rosakkan buah pinggang. Ya, so itu kita kena tahu makanan sihat ni ialah makan atau ubat yang terbaik untuk merawat penyakit dan untuk mencegah penyakit. Ya, so hari ini kita akan kita bertuah ya, kita akan dapat satu doktor yang dia amat berpengalaman dan berminat dalam bidang cara makan ya yang sihat tu. Dia akan kongsi dengan kita. Lepas tu kita juga ada dua staff kita, staff daripada Budi Suci Dietary Center. Dia boleh beri perkongsian atas pengalaman mereka. Okay, so saya akan pass. So sebelum saya tamat saya punya pengenalan, saya nak mengalurkan semua para hadirin yang hadir ini kerana thank you very much for go online and join our forum today. I appreciate your attendance. All right, thank you very much and all the best. Okey, terima kasih Dr. Chin. Pengenalan dia bagi tu dah bagi impression kat orang lah nak pemakanan yang sihat. Sekarang macam Dr. Chin cakap, kita ada amat bertuah, kita dapat menjemput Dr. Ng Wei Siong di mana dia merupakan seorang yang doktor yang suka makan dan yang paling penting adalah pemakanan dia adalah pemakanan yang sihat. Dan di sini tanpa melengahkan masa, saya serahkan masa kepada Dr. Ng. Dr. Ng boleh start. Selamat petang dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari ya. Terima kasih kerana bersama kita atas talian hari inilah. Nama saya Dr. Ng Wei Siong. Saya seorang doktor perubatan dan minat saya adalah minat saya bukan makan lah, tapi minat saya dalam bidang kita kata lifestyle medicine ataupun kita kata perubatan cara hidup lah. So tugas saya selalu ialah untuk memberi khidmat nasihat kepada pesakit dan juga publik tentang cara hidup yang sihat, cara pemakanan yang sihat. So hari ini nak share kepada, nak berkongsi bersama semua adalah tentang cara pemakanan sihat secara saintifik lah. Yang cara yang kita hari ini nak memperkenalkan tu ialah plant-based diet lah ataupun diet berasaskan tumbuhan. So ini bukan diet ini bukan dia di create ataupun disediakan oleh sesetengah doktor ke apa, tapi dia sudah banyak kali dibuktikan berkesan. So macam seperti Dr. Chin tadi kata kan, kita selalu dalam klinik doktor pesakit akan tanya doktor, kenapa saya boleh dapat kencing manis? Bolehkah yang pesakit yang ada stroke ni selalu akan tanya, bila saya boleh jalan balik? Bila saya boleh makan ikut mulut? Apakah adakah bau pinggang pesakit yang cuci bau pinggang akan tanya masih tanya ke doktor, adakah bau pinggang saya akan kembali berfungsi walaupun mereka sudah sampai tahap kena cuci bau pinggang lah. Ada yang makcik-makcik selalu jalan masuk klinik kaki sakit betul, nak naik tangga semua tu susah. Selalu tiap-tiap bulan mai nak minta ubat tahan sakit, tapi kita menasihat jangan ambil banyak sangat ubat tahan sakit. Tapi makcik kata dah sakit nak buat macam mana. So banyak lagi masalah-masalah semua ni yang ni selalu kita sebagai doktor kita rasa keberatan, berat hati bila nak tengok. Kita tahu perubatan moden kita sangat berkesan untuk menyelamatkan nyawa. So, kita boleh selamatkan, elakkan kematian, kurangkan risiko kematian semua tu. Tapi sedihnya ialah kita tak boleh memberi kesihatan kepada pesakit. Sebab tu saya selalu sangat berminat untuk dalam bidang perubatan cara hidup supaya boleh memberi khidmat nasihat dan memberi
info-info yang penting kepada semua tentang cara macam mana nak elakkan, yang penting kita macam mana kita nak elakkan penyakit-penyakit kronik yang seperti yang ni. So di Malaysia, suka atau tidak, kita ada risiko untuk mendapat kencing manis sebanyak 20%. Everyone in 5 adults akan ada kencing manis dalam semua hidupnya. Untuk darah tinggi, lagi common, 1 daripada 3 tu akan dapat darah tinggi. Untuk kolesterol, separuh dari orang, 50% kalau dalam keluarga ada 10 orang, 5 orang tetap akan ada kolesterol tinggi. Dan kita juga menghadapi itu obesiti, tahap obesiti yang sangat tinggi. Ini adalah saya rasa banyak sudah pernah tengok gambar macam ni. Malaysia adalah orang yang paling gemuk di dalam Southeast Asia, Asia Tenggara. Ini sana yang ni. So yang ni, data yang ni 44.2% daripada Malaysia, rakyat Malaysia adalah overweight, maksudnya berat badan berlebihan. So saya rasa data terkini sekarang mencapai 50.1% kalau tak silap untuk tahun lepas. So di Malaysia kita tengok penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol ini, dia bukan saja yang penyakit biasa kita makan ubat selesai, sebab dia akan membawa risiko kepada masalah yang lain seperti sakit jantung. Setiap hari ada 50 kematian disebabkan oleh serangan sakit jantung. Stroke, setiap hari ada 137 serangan stroke setiap hari, dan boleh kata hampir separuh, 40% daripada yang pesakit stroke ni adalah bawah umur 60. So ramai orang muda sudah dapat stroke. So ada banyak tahun lagi dia kena dijaga oleh keluarga dan tidak boleh bekerja disebabkan serangan stroke yang ni. Dan kalau anda boleh hidup sampai umur 75 ke atas, 1 daripada 5 orang akan dapat penyakit kanser yang ni. So ini adalah fakta-fakta menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia kita ni memang tidak sihat. Negara ni kita ni tengah sakit tenat ni, ramai sakit penyakit. So macam mana kita nak elakkan penyakit kronik tadi yang saya habaq tu, macam mana nak elakkan semua ni? Kita perlu faham penyakit kronik yang ni disebabkan oleh cara hidup kita. Pemakanan tidak sihat, kekurangan physical activity, merokok, tekanan hidup, masalah tidur, semua ni akan membawa perubahan kepada badan kita. So perubahan ini akan dinampak dari segi macam kita punya blood pressure, kita punya tekanan darah. Kita buat ujian darah, kita boleh nampak kolesterol naik, kencing manis, gula darah naik, dan juga berat badan yang semakin meningkat. Semua ini adalah perubahan dan tanda-tanda awal bahawa badan kita sedang menghadapi menuju ke arah penyakit kronik. Itu kencing manis, darah tinggi, stroke, sakit jantung, kanser dan lain-lain. Semua ini disebabkan oleh cara hidup. So kalau kita boleh ubah sikit, kita belajar sikit teknik-teknik macam mana nak bagi dia elakkan semua ni, so kita boleh hidup dengan sihat dan gembira. So tapi susahnya ialah cara pemakanan kita yang memainkan peranan penting. Kita sering nampak dalam kehidupan kita, sering kita nampak makanan-makanan yang kita kata sedap yang ni, tapi walaupun sedap, dia akan menjejaskan kesihatan kita. Kita tak mau untuk demi menikmati makanan yang sedap ni, tapi kita sacrifice kita punya kesihatan. So kita kena belajar. So sini ada satu kajian dalam tahun 2017, Global Burden of Disease. Maksudnya kita itu saintis mereka buat kajian, mereka cari maklumat semua. Mereka mendapati punca kematian utama manusia
bukan disebabkan pencemaran, bukan disebabkan faktor umur ke apa. Dia hanya satu faktor saja, cara pemakanan yang tidak seimbang dan tidak sihat. Bukan kekurangan makanan, tapi cara kita makan tu tidak seimbang, jadi menyebabkan kita tidak sihat. Tapi cara pemakanan ni sering ialah kita dapat maklumat dari pelbagai itu punca. Dia ada banyak Atkins diet, keto diet, clean eating, macam-macam. So yang mana yang sihat yang ni? So hari ini kita nak bagi tahu cara pemakanan sihat yang berasaskan saintifik. So you cuma perlu pegang pada prinsip-prinsip yang ni. Bila kita faham, kita akan senang untuk kita untuk buat adjustment dalam pemakanan kita. So diet hari ini nak bagi tahu ialah whole food plant-based diet, ataupun saya translate kepada bahasa ialah diet yang berasaskan tumbuhan dan makanan semula jadi. So apa itu plant-based diet? Dalam perkataan whole food plant-based tu, iaitu cara pemakanan yang berasaskan kita fokus kepada makanan sayur-sayuran, buah-buahan dan kekacang. So nampak macam simple sangat ni, tapi makanan yang kita boleh makan tu actually sangat banyak. Kita boleh tengok dalam gambar ni berwarna-warni, bermacam-macam. Bila pemakanan dalam yang whole food plant-based diet ni kita boleh makan. Dan plant-based diet ini diakui oleh bukan seseorang doktor ataupun ataupun sekumpulan doktor yang tertentu saja, tapi jadi memang diakui oleh banyak macam kita kata doktor punya persatuan doktor, macam American Diabetes Association, American Heart Association, negara Canada. Mereka dasar pemakanan negara berasaskan plant-based diet ni. So ada juga college yang khas untuk mengajar doktor untuk macam mana untuk memberi maklumat kepada publik untuk tentang cara pemakanan plant-based diet ni. So kita boleh tengok contoh-contoh banyak info dari internet. Kita boleh tengok, nampak ramai yang ikuti cara pemakanan plant-based diet ni mendapat kesihatan mereka balik. Yang contohnya pesakit yang ni dalam 1,5 tahun ni dia berat badan hilang 18 kilo, kencing manis dia hilang, penyakit gatal kulit hilang, darah tinggi hilang semua. Boleh nampak dari gambar yang ni, pesakit ini dia ada sakit penyakit 3 serangkai dan juga sakit jantung. So dia gunakan masa untuk 3 bulan saja dengan mengubah cara pemakanan dia kepada whole food plant-based diet. Dia punya berat badan boleh turun hampir 20 kilo. Dia punya kencing manis turun mendadak dari 7.1 ke 5.1 HbA1c dia. Darah tinggi dari yang tinggi ni dia turun sampai 105, bawah tu 60 saja. Kolesterol pun tinggi semua. So dia selamat daripada serangan sakit jantung yang kedua. So ini nampak perubahan. Yang ni lagi dahsyat. Nampak macam 2 orang yang berbeza. You tengok dalam masa 5 tahun dia praktis dia amalkan cara pemakanan yang sihat. 5 tahun dia hilang 68 kilo macam berat badan seorang lelaki dewasa. Kencing manis dia pun hilang, tidak perlu lagi melakukan operasi lutut dia. So ini kita boleh nampak cara pemakanan whole food plant-based ni dia memang berkesan. Yang tu ialah contoh-contoh dari luar negara. Macam mana pula dengan di sini kita pernah tak orang Malaysia kita makan cara ni? Pernah kita cuba kepada kita anjurkan program yang Healthier Me Challenge 21 hari. Dalam 21 hari peserta ambil makanan whole food plant-based yang ni, 1 hari 2 kali, makan tengah hari dengan makan malam. Makanan yang mereka makan ni contoh-contohnya seperti gambar di sini. Nampak sedap. Ada kari, ada nasi semua tu, tapi yang ni semua adalah berasaskan pemakanan tumbuhan. So contohnya Mistan yang ni dia turun berat badan dalam 21 hari, 3 minggu saja berat badan dia turun
5.1 kilo. Okey. Dia ada beliau ada darah tinggi perlu makan ubat selama 9 tahun dan sampai sekarang dia lepas 21 hari dia tidak perlu lagi mengambil ubat darah tinggi. Sebab kalau makan ubat darah tinggi darah dia rendah sangat. Kolesterol dia turun dari 6.3 sampai 3.7. So ini adalah boleh nampak dari gambar sini, dari nampak muka pun kurus, perut buncit pun sudah hilang. So ini hanya dalam 21 hari saja, dan bukan dia seorang saja yang nampak perubahan yang bagus. Yang ni kita ada ramai peserta dan kita dah kira dia punya improvement daripada semua peserta ni. Kebanyakan orang 80% tu dapat turunkan berat badan, dan setiap boleh pun secara purata mereka turunkan 2.1 kilo 2.5 kilo dalam 21 hari. Darah tinggi ada 60% dah improve, kencing manis lebih dari separuh tu pun dah improve. Mereka punya kolesterol menunjukkan perubahan atau improvement yang paling bagus, 95%. So ini adalah contoh-contoh kalau kita makan dengan sihat, memang tak boleh diabaikan, tak boleh dinafikan, ialah pemakanan kita memang memainkan peranan yang penting dalam kesihatan kita. So dalam pemakanan sihat, cara-cara yang kita showkan sangat simple, tak perlu risau. Cuma hari ini nak terangkan sikit ya. Yang pertama ialah saya rasa pasti ramai pernah dengar ataupun pernah tengok charter macam ni, kita panggil suku-suku separuh. Cumanya ini adalah versi whole food plant-based punya suku-suku separuh. So suku pertama ialah macam biasa karbohidrat, ataupun kita panggil kita fokus pada bijirim penuh, dan suku kedua ialah makanan protein. So makanan protein ini kita pun fokus kepada protein yang berasaskan tumbuhan, dan separuh lagi ialah kita fokus kepada sayur-sayuran. So suku pertama bijirim penuh. Bijirim di sini kita bukan bijirin yang macam ni ya, bukan cornflakes macam Coco Crunch yang ni, ini bukan bijirin yang sihat. Okey, masuk bijirin ataupun kita panggil whole grain. Contohnya nasi perang, kita makan oat, ini quinoa, nasi merah ataupun barley. Ini adalah sebahagian dari contoh-contoh yang bijirin penuh. Okey, so nasi kita selalu kita tengokkan ada orang kata beras basmati ni lagi bagus dari nasi putih kan, sebab beras basmati ni dia nasi ni dia kurang gula sikit, tapi tak bermaksudnya dia akan kata kita ramai yang pesakit kencing manis ni, dia selalu bagi tahu saya, mereka salah faham kalau mereka makan beras basmati ni, dia punya kencing manis akan hilang macam makan ubat. Tapi basmati ni dia cuma lebih bagus daripada nasi putih dari segi kandungan gula dia, tapi dari segi khasiat mineral, vitamin, antioksidan ni dia tidak boleh dibanding dengan macam beras rebus, parboiled rice ataupun brown rice yang nasi perang yang ni. Nasi perang dengan beras rebus ni dia lebih banyak khasiat dengan mineral, dan dia sangat berbeza dengan nasi putih. Beza sebanyak mana? Okey, kalau kita ambil nasi perang, kita polish dia sampai nasi putih, kita hilang 95 nutrisi dalam nasi kita. Banyak rugi kita kalau kita makan nasi putih saja. So banyak 95% yang punya nutrisi dia telah hilang kalau kita proses dia. So kita lebih galakkan makan nasi perang, sebab dia bukan saja dari segi gula rendah sikit, tapi dia punya khasiat tu boleh membawa banyak manfaat kesihatan kepada badan kita. So separuh
yang tadi saya kata 2 unit sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran selalu kita fikir ialah sayur hijau saja. Actually dia ada banyak sayur yang berwarna-warni. Setiap warna sayur ni membawa dia ada manfaat kepada different manfaat kepada sistem badan kita yang berlainan. Contohnya yang berwarna putih macam kobis putih ke cendawan ke bawang ke semua ni dia adalah penting dalam merangsang kita punya imun badan. So dia boleh menaikkan imun badan kita. Yang warna hijau baik untuk hati kita. So dia penting untuk detox, buangkan toksik-toksik dari badan kita. Yang berwarna yellow, yang warna kuning ini dia adalah bagus untuk kecantikan kulit. Untuk yang orange color dia boleh membantu mencegah kanser. Yang warna merah dia adalah sangat bagus untuk jantung kita, untuk membuat darah, membaiki jantung, fungsi jantung kita. Dan yang berwarna hitam ataupun purple ni dia boleh dia boleh efek kita punya gene dan membawa kepada panjang umur. So dia ada banyak manfaat. So bila kita kata setiap kali kita kata makan sayur-sayuran ni tak semestinya warna hijau, kita boleh makan sayur yang berwarna-warni yang semua boleh, dia adalah juga sama penting juga, no? So dan last kali ialah 1 unit protein yang kita fokus kepada tumbuhan. So contohnya ialah tofu, taupuan, tempe ataupun kacang-kacang macam kacang kuda, edamame ni semua adalah protein yang sangat bagus, dan tak perlu risau tentang protein tumbuhan ni tak komplit. Actually ini adalah satu salah faham yang besar. Sebab sekarang dalam bidang saintifik kita sudah memang kita tahu protein dari tumbuhan tak ada beza sangat dengan protein daripada punca haiwan. So protein tumbuhan ni kita boleh juga dapatkan semua amino acid ataupun protein yang kita perlu, dan juga dia punya kualiti sama saja. Kenapa kita tak mau makan makanan dari punca haiwan, berasaskan haiwan? Dia mesti ada sebabnya kita tak galakkan dalam whole food plant-based. Dia ada asas saintifik dia. So sebenarnya kita kena faham makanan dia datang dalam package nutrisi yang berbeza. Maksudnya dia makan sumber haiwan dengan sumber tumbuhan ni dia akan datang sekali dengan dia punya package nutrisi yang berbeza. So kita boleh tengok carta yang macam ni, simple saja. Kita bandingkan sumber tumbuhan dengan sumber haiwan. So kita tengok dari segi protein tak banyak beza. Kalau kita makan kalori yang sama, sumber haiwan dengan sumber tumbuhan dia punya protein lebih kurang sama saja. Tapi dalam sumber haiwan kita akan dapat banyak kolesterol daripada sumber haiwan. So maksudnya kalau saya makan protein daripada daging, saya akan juga makan banyak kolesterol sebab dia datang satu package, dan juga tu fat lemak. So dia boleh tengok punca utama kolesterol dan lemak ni dia semua berasal daripada punca sumber haiwan, dan serat hanya terdapat dalam sumber tumbuhan saja, tiada langsung kosong dalam sumber haiwan. Kalau kita banding dengan mineral ataupun vitamin yang lain pula, kita boleh tengok semua sumber sayur-sayuran yang sumber tumbuhan ni lebih tinggi daripada sumber haiwan. Dia bukan tinggi sikit saja, dia tinggi banyak. Macam vitamin A langsung tak boleh nak dibandingkan. Vitamin C pun sama. Kalsium, selalu orang kita kata kalsium kena makan, minum susu lah, makan cheese lah, semua tu. Actually sayur-sayuran ada lebih banyak kalsium daripada sumber haiwan. So ini adalah dari segi saintifik kita boleh buktikan bahawa sumber tumbuhan ni lebih berkhasiat daripada sumber haiwan kalau kita makan yang sama. So selalu kalau kita tengok daging, yang putih ni ialah kita panggil lemak.
Ada orang dia tak makan daging ni sebab ni lemak, bahagian putih ni sebab dia lemak. Tapi kena faham selalu, dulu saya pun selalu salah faham, ingat tak makan yang ni tak makan kolesterol. Tapi nak bagi tahu ialah putih ni lemak, tapi kolesterol tak ada dalam putih ni, kolesterol dalam merah, isi dagingnya. So daging walaupun kita tak makan lemak, memang lebih bagus kita tak makan, tapi kita tetap akan makan juga kolesterol dalam isi yang ni. Kalau sama juga ayam, kadang-kadang ada orang kata dia buang kulit, kulit ada banyak lemak, tapi kolesterol masih tetap dalam isi daging dia. So isi ayam ni, so kita boleh dia memang salah satu selalu orang salah faham. So sama ada kita kalau kolesterol tinggi, sama ada you tak makan ataupun makan sikit saja cukup. Sebab memang kalau kita makan sumber haiwan, memang tetap akan termakan semua sumber yang lemak, tepung, trans fat, kolesterol, yang semua ni akan adalah penyebab ataupun punca utama sakit jantung, stroke. Dan juga dia selain itu dalam daging ataupun sumber haiwan ni dia ada banyak bahan-bahan kimia yang lain yang boleh membawa risiko kanser dan juga pelbagai penyakit kronik. So kalau you ikut kajian-kajian merata, banyak kajian tentang kanser ni melibatkan salah satu faktor dia adalah makan terlalu banyak sumber haiwan, daging semua tu. So secara ringkas nak bagi tahu sekali lagi, agihan makanan yang seimbang iaitu suku-suku separuh. Prinsip ini sangat penting, suku-suku separuh ini. Kita walaupun kecil manis semua tu boleh makan nasi, kita jangan risau kalau asalkan nasi kita adalah dari sumber yang sihat macam nasi perang. Tak perlu risau tentang orang kecil manis, tak perlu risau makan kalau kita ikut nisbah macam ni, dan you tak perlu risau. So satu lagi suku dia ialah sumber protein tumbuhan. So dalam sumber protein ni kita boleh dapat banyak serat dan juga protein tanpa perlu risau tentang kolesterol yang terdapat dalam haiwan saja. So separuh lagi ialah sayur-sayuran. So selalu saya habaq kepada pesakit saya ialah satu hidangan sayur hijau. Sayur hijau memang penting. Satu lagi hidangan, you boleh ambil sayur yang berwarna-warni, yang warna lain, putih ke, kuning ke, hitam ke, semua boleh. Banyak warna. So kita boleh campur-campur semua. So kita barulah kita khasiat yang kita dapat ni baru seimbang dan juga pelbagaikan khasiat kita. So cara pemakannya ni, you tak perlu risau tentang banyak sangat ke saya makan, asalkan you ikut nisbah ni dan juga pilihan makanan yang betul. You tak perlu kira kalori, tak ada kesan sampingan, you boleh makan sampai kenyang tanpa risau boleh menjadi gemuk. So dan kalau kita tengok cara makanan selain daripada makan tengah hari, makan malam yang makan 3 hari sekali itu, kadang-kadang kita takut ialah saya selalu risau tentang pesakit saya, kencing manis saya, dia bagi tahu, doktor tak makan 1 hari sekali saja. Kita tak mungkin kita akan makan 1 hari sekali itu kita rasa kenyang, mesti lapar. Bila lapar makan macam-macam. So kita akan makan makanan yang senang dapat, macam makanan yang kita makanan proses, macam biskut semua ni, roti ke, selalu makan makanan proses ni dia ada masalah ialah gula ringkas terlalu banyak, garam terlalu banyak, ataupun dia terlalu banyak lemak atau minyak dalam dia. Dan semua ni kerana kebanyakan dia boleh dia tambah banyak pengawet dalam ataupun perisa dalam yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya perangkap makanan proses. Satu ialah kalori yang tinggi. Selalu pesakit kencing manis takut nak makan nasi, makan roti saja. 2 keping roti lebih kurang sama dengan 1 pinggan nasi. 3 keping biskut cracker
yang macam Jacob sebenarnya 3 keping saja lebih kurang sama dengan you makan 1 pinggan nasi. So pesakit selalu kata makan sikit saja, tak makan nasi, makan 10 keping biskut. Itu berapa pinggan nasi lah sudah makan. So kita boleh tengok dia perangkap pertama ialah makan macam tak banyak, tapi dia punya kalori sangat tinggi. So ini masalah makanan proses kebanyakan. Kedua ialah kandungan garam yang tinggi. Contohnya makan roti putih saja. Okey, tengok sini. Macam mana nak tahu tu garam tinggi ke tak tinggi? Kita boleh tengok dari sini. Kalau you tengok apa maklumat khasiat makanan yang ni, apa nutrition fact yang ni, dalam setiap makan proses dia mesti ada satu label macam ni. You tengok nombor tenaga. Tenaga yang ni 159. Dan kalau you banding, you cari natrium ataupun sodium. Yang ni ialah natrium, sodium ni ialah garam. Okey, garam ni nombor ni tak boleh lebih tinggi daripada tenaga. Kalau dia lebih tinggi daripada tenaga, maksudnya makanan ini terlalu banyak garam. Okey. Contoh apa ini ada mi segera. Okey. Cadangan pengambilan garam yang limit kita adalah maksimum 2000 mg. Okey. Tapi dalam satu cawan mi segera ini dia ada 1330, lebih daripada separuh yang kita boleh makan. Kalau you makan habis yang ni, mesti tinggi lah hari ini you punya garam kita. So selalu perangkap makanan proses yang ni, dia nak buat bagi dia sedap, dia mesti bubuh banyak garam, so kita rasa sedap. Walaupun makan roti kosong saja kita rasa sedap juga. So satu lagi perangkat ialah yang kita risau ialah makan daging proses. Daging berproses macam hotdog, bacon semua ni yang you pergi kat Subway ke apa, semua daging proses tu adalah actually sangat bahaya. Sebab apa? Kalau ikut klasifikasi WHO dalam kita kata makanan yang ataupun benda yang boleh menyebabkan kanser, daging berproses ni dia dalam kategori pertama, iaitu dia akan menyebabkan kanser. Okey, dia paling kuat terlibat dalam menyebabkan kanser. So daging proses macam hotdog semua tu janganlah beli kepada anak-anak, bagi anak makan daging macam hotdog dan nugget semua tu, sebab yang tu ialah makanan yang boleh menyebabkan kanser. Yang kedua ialah daging merah juga dalam kategori 2A yang ni also agak tinggi juga risiko dia. So sebab tu kita cuba elakkan, kurangkan makanan daging sumber haiwan. Dan asal yang ni maklumat yang last ke nak bagi share sikit ialah selalu kita masak tu, kalau you tengok makanan yang sedap selalu dia banyak minyak, sebab minyak tu dia tenaga tinggi. Dalam secara semua jadi genetik kita akan lebih suka kepada makanan yang berkalori tinggi. Tapi zaman dulu minyak tu sangat mahal, nak dapat minyak bukan senang. So ramai yang kita kebanyakan masakan kita tak ada minyak sangat. Tapi sekarang minyak tu merata, kita boleh tengok makanan semua goreng-goreng tu. So sangat bahaya kita makan minyak. Contoh kenapa bahaya kita makan, kita masak dengan terlalu banyak minyak. Ini satu sudu punya minyak, dia punya kalori itu sama dengan 120 kalori. 15 ml 120 kalori. Kalau terbalik. So kalau satu sudu minyak masak, kita makan ekstra satu sudu setiap hari, iaitu setiap hari saya makan ekstra 120 kilokalori. Dalam setahun saya akan terlebih makan 43,000 lebih punya kalori. Ini bersamaan dengan kalori untuk hampir 22 hari. Ataupun saya tukar kepada berat badan, dalam satu tahun saya makan ekstra, setiap hari saya makan satu ekstra sudu macam ni, saya masak tambah satu sudu ni, dia boleh menyebabkan berat badan sebanyak 5.63 kilo. So setahun dapat naik 5 kilo, 2 tahun 10 kilo, 3 tahun 15 kilo lah. So boleh tengok kalau kita kurangkan minyak saja,
sama juga kita akan kurus dengan cepat. So minyak tu sangat penting. Kalau makan banyak benda sangat yang goreng-goreng punya, jagalah berat badan senang naik. Kalau kita tengok dari segi tenaga yang ni, kalau saya makan 400 punya kalori dan sumbernya datang daripada minyak, hanya sikit saja dia boleh isikan perut saya. So maksudnya ada banyak tempat kosong lagi. So selalu kita makan benda yang goreng atau minyak sangat, kita selalunya akan termakan lebih. Sebab banyak tempat kosong lagi, saya akan makan benda yang lain lagi. So kalori akan jadi lebih tinggi. Kalau kita tengok 400 punya kalori punya daging, dia sebanyak macam ni. Tapi kalau kita makan 400 punya kalori sayur-sayuran, dia boleh isi penuh saya punya perut. So kita akan rasa kenyang selalu tanpa rasa lepak lagi. Tapi kalori dia sikit saja. Sebab tu makanan berasaskan tumbuhannya ni dia lebih senang jadi kurus. So sama ada kita boleh pilih you makan mi tanpa satu sudu minyak, ataupun saya elakkan minyak ni, saya boleh makan lebih lagi 2 cawan punya buah-buahan. So dengan dua yang ni kita boleh tambah lagi khasiat yang kita boleh dapat daripada buah-buahan yang ni. So pilihlah cara yang sihat kita makan, kita ubah-ubah sikit, kita akan boleh tambahkan khasiat kepada badan kita. Kalau kita tengok dari segi sumber haiwan, telur pun sumber haiwan. Selalu saya risau ialah ramai tak makan, mungkin kita hadkan daging semua tu, tapi telur makan banyak sangat. Kita kena ingatkan ialah telur dia makanan yang berkolesterol tinggi. Satu biji punya telur dia punya kolesterol lebih tinggi daripada ayam goreng ni. 60% dia punya kalori dari telur tu datang daripada lemak ni. So sehari sebiji telur membawa risiko yang ikut kajian saintifik punya, dia boleh menyebabkan increase 19%, menyebabkan peningkatan 19% dapat sakit jantung dan stroke, 5 kali ganda risiko dapat sakit penyakit kanser usus besar. Kencing manis lebih daripada 50%, 68% untuk dapat kencing manis, 81% dapat kanser prostat dan 40% kanser payudara. So ini hanya dengan makan telur sehari sebiji saja. WHO, kalau ikut WHO, dia limitkan 1 minggu tu jangan lebih 3 biji. So tapi rakyat Malaysia di sini saya rasa ramai yang setiap hari kadang-kadang 2 biji, 3 biji itu macam biasa saja. So betul cara nak tadi kita bincang banyak tentang teori kan. So itu prinsip-prinsip lah. So tapi nak macam mana nak praktis, nak bagi buat dalam so dalam setiap hari kita macam mana saya nak ustadkan cara pemakanan sihat ni. Kadang-kadang kita tahu saja tak guna, kita kena memberi kita bertindak. So yang selalu saya cadangkan kepada pesakit ialah pastikan anda mengambil 3 hidangan sayur-sayuran dan 2 hidangan buah-buahan setiap hari. Setiap hari ya. So macam mana satu hidangan tu biasanya lebih kurang you punya 1 buku tangan yang ni. Ini adalah 1 hidangan. So 3 hidangan sayur-sayuran ialah 3 buku tangan. 2 hidangan buah-buahan senang saja. 1 apple sudah 1 hidangan. 1 pisang besar sudah 1 hidangan. So dia tak susah. Tapi nak praktis tu kadang-kadang kita tak biasa. So macam mana saya dulu macam mana ialah saya rasa kebanyakan ini sarapan negara kita, national punya breakfast lah. Nasi lemak. Nasi lemak ni dulu ada timun lagi, saya masih ingat masa kecil kalau beli nasi lemak ni ada timun, tapi sekarang buka kosong saja. So selalu apa saya buat ialah saya akan tambah timun. Saya beli timun sendiri. Kalau makan kat luar saya bawa timun keluar. Timun saya bubur dalam tapur, saya bawa keluar, tambah timun. Timun bukan 2-3 keping cukup tau.
Saya selalu yang makan satu ulas semua bukan makan sikit-sikit. Kita kena ingat satu hari 3 hidangan. So saya kena pastikan sarapan saya ada satu hidangan. Dan kita boleh tambah sikit ke kacang tanpa kita tak perlu tambah telur. Kacang ni dia juga asas tumbuhan dan juga dia ada protein yang tinggi. Ataupun kita boleh pilih cara yang lagi sihat. Tak perlu tiap-tiap hari nasi lemak. Kadang-kadang seminggu 2 kali, 3 kali buatlah oats, overnight oats ke, banculah oats, bubur, tak payah bubur susu apa. You buat oats, bubur air panas, bubur bubuhan, tambah lagi ke kacang ataupun kita panggil nuts and seeds, semua tu ini sudah menjadi satu sarapan yang sangat berkhasiat lah. Tak ada lemak langsung, tak ada lemak, tak ada minyak langsung, ada banyak khasiat saja. So kita boleh buat macam ni, atau makan tengah hari, pastikan you makan sayur yang cukup dan tambahlah juga buah-buahan dalam tengah hari. So you boleh satu biji apple mu kira satu sajian ataupun satu pisang besar pun sudah cukup dah. Makan malam selalu kadang-kadang kita makan mi goreng semua tu. Mi goreng mungkin ada sikit sayur lah, tapi selalu sayur tu tak cukup sangat. So pastikan tambahlah satu pinggan punya salad. Kita boleh buat salad sikit yang simple punya salad pun boleh lah. Dan juga tambah juga satu lagi hidangan sajian untuk buah-buahan. Macam ni kita satu hari setiap pagi sarapan satu hidangan sayur, tengah hari satu hidangan, makan malam pun satu hidangan. So pastikan selalu kita makan sayur yang cukup dan juga buah-buahan yang cukup. Ataupun you boleh pilih makanan yang lagi sihat. Saya selalu suka nasi kelabu ni, nasi yang dia tak ada sumber haiwan, dia sedap, tak ada minyak langsung. Ini makanan yang paling sihat untuk kalau ikut makanan tempatan yang lokal, kita punya local food. Saya rasa inilah yang paling sihat. So dan selalu tips-tips yang selalu saya mengajar pesakit saya ialah cara ganti makanan yang sumber haiwan kepada sumber tumbuhan. Selalu kita ganti daging, ayam, telur dengan sumber protein tumbuhan. Macam tauku kuah sumbat yang ni saya selalu paling suka lah. Dan ataupun tempe. Kalau ikut kat luar negara, tempe, orang Mak Saleh tengok tempe ni, dia kata tempe ni paling bagus, paling berkhasiat. Mereka suka sangat tempe yang ni. So tempe, taufu ni adalah sumber atau protein tumbuhan yang sangat bagus. Ataupun kadang-kadang kita boleh cuba benda yang baru macam kacang kuda, edamame, ataupun kacang merah besar yang ni. So ini pun semua adalah kadang-kadang kita tak pernah makan kan. Kalau kita cuba, kadang-kadang kita boleh suka juga makanan-makanan seperti yang ni. So lastly ialah nak bagi tahu kita fokus kepada prinsip utama ialah kita fokus kepada pemakanan sihat ni, kita fokus kepada makanan keseluruhan ataupun kita panggil whole food, iaitu kita elakkan makanan berproses sebab terdapat banyak perangkat dalam situ. Kalau pergi kat supermarket tu jangan beli biskut mi segera itu simpan dalam rumah lah. Belilah buah, simpan kat rumah. Beli sikit itu ke kacang semua tu simpan dalam rumah. Bila lapar kita makanlah buah, makanlah ke kacang. Jangan makan biskut. Dan juga dalam pemakanan kita banyakkan you punya makanan yang berasaskan tumbuhan. Kalau boleh kita gantikan sumber haiwan ni dengan makanan tumbuhan macam tauhu semua tu, dan ikut prinsip-prinsip suku-suku separuh dengan cara-cara 3 basic prinsip yang ni. Saya harap semua boleh bermanfaat daripada pemakanan yang sihat yang ni lah. So saya rasa ini last slide. Okay, thank you very much. Saya punya presentation hari ini. Harap semua boleh dapat sedikit maklumat dari sharing hari ini. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Tengok kita semua tak tahu
Rupa-rupanya kita dulu duk makan ayam, kita cakap, buang kulit. Nak masak ayam, buang kulit. Tak makan lemak. Rupa-rupanya kolesterol dia dekat dalam daging merah tu. Lepas tu kita cakap, saya bagikan pemakanan sihat kepada keluarga saya. Sebenarnya kita duk bagi lagi makanan yang kemungkinan akan mendatangkan penyakit jantung, sakit buah pinggang, kanser, yang tu. Sekarang ni kita minta pula salah seorang pekerja daripada Budi Suci Dialysis Center, Kak Haslira. Ada ke Kak Haslira kat sini? Kita bagi Kak Haslira share sikit tentang pengalaman dia makan plant-based diet ni macam mana. Siang. Sorry tadi ada kita tengok Dr. Ng sudah bagi sedikit tips macam mana kita boleh makan makanan sihat dengan gantian. Kalau ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa komen ke, sila letak dalam chat. Nanti kita kalau ada soalan nanti Dr. Ng akan jawabkan juga. Okey, ini peluang. Dan kalau Dr. Ng cakap tu bagus, manfaat, bagilah sikit kalakan dalam chat tu. Okey? Terima kasih. Okey, carry on. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam. Hari ini saya nak share tentang pengalaman saya lah. Sebelum ni saya memang makan makanan yang berasaskan haiwan sebab saya memang dari kecil dibesarkan dengan makanan tersebut. Jadi 2013 saya start ada darah tinggi dan saya dah start on medication. Tapi masa tu saya belum ada kesedaran lagi lah untuk makan plant-based diet ni. Walaupun saya bekerja dah 11 tahun dekat Suci, tapi kesedaran tu belum ada. Saya pun ada masalah iaitu susah nak ke toilet. 2014 saya seminggu saya pergi ke Taiwan sebab ada camp dan di sana memang kami dihidangkan dengan makanan yang betul-betul berasaskan plant-based diet, iaitu makan sayuran dekat sana memang sangat fresh. Jadi pagi, tengah hari, petang, dinner dengan siapa pun memang semua ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Dan selama seminggu saya dekat sana, saya boleh rasa ada perubahan iaitu saya setiap kali makan, selepas makan dinner dengan lunch, lepas tu breakfast, mesti akan ke toilet. Lepas tu saya mula rasa diri saya rasa macam walaupun makan 5 kali satu hari, tapi saya rasa sihat. Lepas tu saya seminggu lepas balik pada Taiwan, biasalah mulut saya sangat nakal. Naluri nak makan makanan yang tak sihat tu memang ada. Tipulah kan kalau kita cakap kita tak makan sebab kita dah dibesarkan dengan keadaan yang macam tu. Sampai satu tahap kolesterol saya tinggi. Masa kolesterol saya tinggi tu, saya pun masa tu belum betul-betul lah ambil plant-based diet ni. Dan masa kita ada COVID lah. Masa COVID tu kita dah start PKP. Masa PKP tu kan kita semua mall, semua kedai-kedai makan tutup. Jadi masa ni ada dua orang sukarelawan yang sanggup masak untuk kita nurses dekat center untuk lunch. Jadi saya dah start makan plant-based diet lah. Makan lunch tu ada plant-based diet. Memang sebelum ni pun memang susah lah nak accept benda tu. Tapi mula-mula kita rasa macam terpaksa sebab kita dah tak ada makanan. Terpaksa makan. Tapi bila dah lama-lama makan, masa tu kita orang kerja 12 jam. Ini kerja besok cuti. Walaupun badan letih tapi badan tu rasa sihat. Memanglah letih sebab 12 jam kerja kan. Tapi sepanjang setahun kita kerja 12 jam tu, memang alhamdulillah saya tak adalah macam nak demam ke ataupun sakit ke. Alhamdulillah saya sihat. Dan daripada situ saya dapat kesedaran lah. Sebenarnya makan makanan yang berasaskan tumbuhan ni memang sangat bagus. Dan masa ni kolesterol saya sangat tinggi.
Tapi bila dah saya start makan plant-based diet ni, alhamdulillah turun walaupun sikit tapi sangat berkesan lah untuk saya. Dan saya rasa sebab saya ada family saya semua tua-tua, uncle, auntie saya semua ada yang sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, stroke pun ada. Dan saya sangat sayangkan family saya. Saya fikir kalau saya boleh buat, kenapa saya tak tolong family saya untuk bantu bagi dia orang sihat. Jadi mula-mula tu saya balik rumah, saya balik kampung, seminggu sekali tu saya akan bercerita, bagi tahu lah macam mana saya makan sayur ni sihat. Biasalah orang sebab family saya orang kampung kan. Jadi dia pun dibesar dah tua dah pun masih makan benda yang sama daripada kecil sampai ke besar. Jadi bila saya cerita tu kemudian saya fikir saya punya plan yang pertama tak jalan. So saya terpaksa buat benda lain. Jadi untuk nak bantu family saya, seminggu sekali saya balik saya akan masak. Saya tak ubah masakan tu. Saya tak ubah. Cuma saya tambahkan dalam masakan tu sayur. Dalam sayur tu saya tak akan letak makanan yang berasaskan haiwan. Maksudnya kalau saya goreng, saya buat sayur campur ke, saya akan ganti dengan taukuah ke, selalu macam tu lah. Tapi bila saya buat, saya masak tu, dia orang makan habis. Maksudnya dia orang boleh accept, cuma dia orang tak nak terima kenyataan lah, macam tu lah. Dan bila start program ni, saya nak buktikan kepada family saya yang cara masakan kita ni boleh kita ubah walaupun tak ada makanan yang berasaskan haiwan. Dan alhamdulillah saya buat demonstrasi, saya minta dekat Dr. Chin dengan Sister Uy masa tu untuk buat dekat kampung saya. Saya nak bagi family saya tengok. Dan alhamdulillah sukses demonstrasi tu. Hari tu kita ada masak 2 jenis masakan. Memang tak masuk langsung makanan yang berasaskan haiwan. Dan serbuk perasa pun kita tak masuk. Memang family saya boleh terima lah, boleh terima makanan yang kita orang buat hari tu. Jadi saya rasa kalau saya boleh tolong family saya, kenapa saya tak boleh tolong orang lain yang kita rasa kita tengok yang sihat. Dan saya haraplah benda ni saya boleh terus untuk berkempen ataupun terus membantu orang-orang yang memerlukan. Saya rasa ini sajalah sharing saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Lira. Sebelum kita beralih kepada Emilia, kita tengok sedikit video yang kita ambil time masa demonstrasi tu. Nanti saya tunjukkan video tu. Kita semua tengok video tu sekejap. Memang duk makan nasi mesti ada, walaupun tak ada daging ayam, mesti ada ikan, salah satu. Apa saja makanan yang sedap di mulut saya akan makan. Saya tak kontrol makan lah. Saya dapat darah tinggi. Saya mula makan sayuran ni, memang saya tak boleh terima lah. Saya kerja part time dekat Jitera, dengan Budi Sikit dan Center Jitera. Masa tu lah saya diperkenalkan dengan makanan sayuran ni. Tapi saya cuba, sebab saya nak tahu kan, saya cuba makan. Memang walaupun memang tak boleh accept lah, sebab sebelum ni saya memang duk makan nasi mesti ada, kalau walaupun tak ada daging ayam, mesti ada ikan, salah satu. Saya dapat darah tinggi, penyakit darah tinggi. Pemakanan kesihatan dekat center pun memang dia pakai bagi education kan, dia cakap makan sayur memang bagus. Dan masa tu saya cuba, saya memang ada try. Untuk 1 minggu, dalam 1 hari tu saya akan makan nasi dengan sayur. Sebab kat tempat kata tu memang ada sediakan lunch lah untuk kami. Jadi saya akan ambil lunch tu. Lepas tu malam saya akan kurangkan makanan yang berat lah. Kemudian saya cek kolesterol. Memang kolesterol saya turun. Saya sangat happy. Bila saya dah cuba untuk diri saya, dah berkesan kan, kolesterol saya turun. Lepas tu saya pun dah okey, dah ke toilet. Kemudian saya tingkat family saya ni semua ada penyakit. Sebab family saya ni semua uncle, auntie ni semua sudah tua. Ada
kolesterol. Masa saya fikir kalau saya boleh sihat, kenapa saya tak buat untuk family saya? Tapi family saya ni orang kampung. Dia macam daripada kecil sampai besar dah terbiasa makan makanan mesti ada daging ayam kan. First kali tu saya cakap, saya macam bercerita lah kebaikan makan sayur ni. Biasalah masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Saya cuba untuk plan yang kedua. Saya balik umur seminggu sekali, saya akan masak. Dalam itu saya akan masak 1 atau 2 jenis sayur yang saya tak masukkan makanan yang berasaskan haiwan. Jadi saya tak cakap, saya tak beritahu. Saya masak-masak, saya dah hidang, saya panggil dia orang makan. Tapi dia orang makan, habis. Hari ni kita buat demonstrasi masakan. Semua masakan yang saya buat hari ni adalah berasaskan plant-based diet. Dan ni saya pun dah makan. Boleh makan pula yang cakap sedap. Sejak saya makan sayur ni dan makan makanan yang berasaskan sayuran ni, badan saya rasa sihat, rasa ringan, dan saya rasa cerdas. Bila saya buat kerja pun, saya tak rasa macam letih. Saya dah buat, saya dah berjaya buktikan yang plant-based diet ni boleh makan sama macam yang makan makanan harian sebelum ni. Dan saya rasa bila dia berjaya hari ini, saya rasa lagi semangat untuk saya buka bagi masyarakat nak tahu plant-based diet ni adalah sangat bagus untuk kesihatan. Okey, yang tu video semasa kami pergi buat demonstrasi masakan dekat rumah Kak Lira lah. Dan dengan sayur-sayuran, dia buat makanan tu sangat sedap. Sangat sedap dan dia orang punya family pun makan. Makan pun cakap sedap. Kita memang tak bagi tahu yang kita tak letak daging ke apa benda kat dalam. Bagi dia orang try, dia orang rasa sedap sendiri. Okey, next kita akan menjemput Emilia, jururawat di Pusat Dialisis Seci. Dia juga ada mengamalkan dan cuba untuk memakan pemakanan plant-based diet ni. Okey, sekarang kita jemput Emilia untuk share. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari ini saya nak berkongsi pengalaman saya sendiri dan ahli keluarga saya sendiri. Saya join Suci pada tahun 2012. Memang keluarga saya sendiri dan saya sendiri memang tak akan makan makanan yang berasaskan sayur. Kami satu family memang meat lover lah. Memang dalam satu hidangan tu memang tak akan ada sayur. Kalau ada sayur pun tak ada orang yang makan. Saya nak cakap memang family saya memang macam tu. And then saya dapat sponsorship daripada Secik pergi study dekat Adventist. Dekat situ saya kena start makan sayur. That time saya fikir macam mana saya nak makan? Adakah saya akan mati? Sebab saya sendiri tak makan sayur. Saya takut mati sebab tak makan sayur je. Tapi mak dengan ayah saya cakap, tak kalau mati, kalau tak makan daging, try lah tengok. Okey, bila saya pergi study sana, setiap minggu kita punya seku dengan sepuh, dia orang akan masak makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Dekat situ, masakan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dia sangat sedap. Dan dia tak perlukan perasa pun, dia sangat manis. Sangat menyelerakan. Kalau kita kena letak Ajinomoto lah, kita punya papa dengan mama, dia orang cakap dia orang tak letak benda tu. Dia letak nanti kalau macam nak dimanis, dia orang letak lobak. Itu saya dengan makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. And then ada pada tahun 2000 last year lah, 2020,
memang time tu ada pun dekat 70. Time tu saya dah baru lahir anak saya. Okay, saya dah memang saya dah macam sangat frust lah time tu. Lepas confinement, berat badan saya tak naik sebab family saya ni macam sayur makan tak bagus. Kalau dalam confinement tu kena makan ikan je. And then start saya join Secik ada amat bagi lunch box untuk pesakit-pesakit semua untuk start plant-based diet. Selama kita orang kerja 12 jam, saya ambil makanan plant-based diet tu. Alhamdulillah selama 8 bulan berat saya sekarang, berat saya boleh turun sampai 58. Bayangkan tanpa buat kurus saya boleh turun. Tapi pada diri saya awal tu saya tak percaya. Bila orang dah start win off 12 jam kan, banyak kawan cakap saya reduce berat badan saya kurang, tapi bagi saya semua tu dengan pemakanan yang sihat baru kita boleh reduce kita punya kalori intake. And then pada tahun 2020 jugalah ayah saya start sakit, jatuh. And then doktor ada prescribe 2 jenis ubat antihipertensi drug untuk dia. Amlodipine, metoprolol. And sejak daripada hari itu saya educate family saya untuk makan makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Takkan saya satu orang saja nak sihat. Saya kena penyakit kronik. Jadi saya pun ambil pendekatan ni setiap hari dalam hidangan. Kalau pagi mesti kena ada sayuran, tengah hari pun sayuran dan malam pun mesti kena ada sayur. Lagi saya tak habis, semua orang tak boleh bangun daripada meja makan. Itu adalah prinsip kami satu keluarga lah. And then alhamdulillah lah, sekarang ni ayah saya hanya ambil ubat amlodipine 2.5 mg sahaja. Tu pun daily. Alhamdulillah itu yang sangat saya sangat suka lah. Pada masa yang sama, ayah saya pun start boleh bekerja. Dulu tak boleh bekerja, sekarang sudah boleh macam bercucuk. Kalau saya dulu berat badan 70. Semayang pun badan letih, tak nak bangun pun nak sujud, sakit lutut lah, apa. And then sekarang bila berat badan dah turun, nak sembahyang pun senang, nak bangun pun senang, badan pun rasa macam energetic tu. Kita bertenaga, and then rasa macam semangat kalau nak bangun pun, kalau nak buat benda apa pun rasa macam jomlah. Kalau dulu kan, duduk nak bangun memang sangat susah. Memang macam malas lah nak bangun. And then bagi saya, benda yang baik ni, kita harus kongsi. Bagi saya, awal tu memang sangat susah saya nak introduce dekat family saya. Tapi once saya dah sukses, and then family saya pun ada ayah saya pun dah jatuh sakit. That time memang saya sangat push family saya untuk try plant-based diet ni. Tapi alhamdulillah lah, semua yang saya try implement dekat family saya berjaya. Okay, sharing saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih Emilia. Okay, tengok tu dia nak tolong dia punya bapa, nak kontrol dia punya bapa. Sampai makan nasi tu kalau habis, sayur tak habis, jangan tak ada sesiapa pun yang naik daripada meja tu. Okay. Tapi sekarang ni, okeylah semua bila dia orang, sebenarnya kita ni macam ni. Kita dengar tu, kita cakap saja makan sayur tu, orang datanglah benda yang tak bagus ni. Cakaplah Allah tak sedap lah apa benda lah. Sebenarnya kalau kita tak try, kita tak tahu. Bila kita try, kalau dengan cara cara yang betul dalam pemasakan, memang benda ni sedap. Dia sama saja. Dan kat sini tadi kita dah dengar daripada Dr. daripada Haslira, daripada Emilia,
Ada siapa-siapa nak tanya tak? Sebenarnya saya ada soalan ni untuk Dr. Ng ni. Dr. Ng. Ya. Saya nak tanya sikit ni Dr. Ng. Saya asal Boleh. Kelantan kan. Saya nak tanya, beras merah tu nasi dagang ke? Beras merah. Bukannya tak sure nasi dagang macam mana, tapi nasi merah ini sejenis nasi perang, tapi warna dia lebih gelap, zat besi dia lagi tinggi lah. Tapi tak pasti itu nasi dagang ke sama. Mungkin yang lain pernah makan, tak biasa makan nasi dagang ni. Nanti saya balik Kelantan, saya beli nasi dagang balik. Ya, you belanja. Okay. Lepas tu saya nak tanya yang beras rebus tu kan, yang saya tengok tu beras rebus tu yang supermarket yang jual yang apa orang cakap steam rice tu kan? Ya, lebih kurang ataupun kita panggil parboiled rice. Oh, parboiled rice. Oh. Dia rendam dulu. Beras tu rendam dulu, dia bagi serap, beras tu serap dia punya zat-zat semua, dan dia polish sikit, macam dia lebih lembut daripada nasi perang, tapi keras sikit daripada nasi putih. So dia punya zat besi semua tu dia punya zat-zat dalam beras tu masih tersimpan dalam beras tu lah. So beras putih tu lah. So zat tak hilang banyak, tapi lebih sedap sikit daripada nasi perang. Dan nasi perang dia kebaikannya ialah dia punya serat tu lebih tinggi. So itu yang paling penting lah. Sebab saya ada tengok beras tu, saya nampak macam beras ni saya tengok tak cukup putih je. Lepas tu dia punya harga murah. Mula-mula saya pergi beli beras kan. Lepas tu saya tengok harga dia murah, saya pun tengok lah. Lepas tu cakap, patut pun murah. Warna dia tak cukup putih. Tapi kalau betul-betul kan dia lebih sekarang saya dah tahu yang dia lebih tinggi dia punya khasiat dia, dan sebenarnya harga dia pun lebih murah daripada beras putih. Saya rasa boleh beli. Dekat Maidin ada. Saya tengok dekat Maidin. Saya ada soalan. Dr. Chin. Nak tanya Nestem boleh makan lah Nestem? Okay, Nestem lama tak makan Nestem. Nestem ni dia kalau kita kata oats saja dia ataupun dia punya bijirin tu saja is okay lah. Tapi Nestem yang macam 3-in-1 ataupun dia ada campur susu kat dalam, yang tu kita tak galakkan sebab kebanyakan mereka ada banyak gula kat dalam. So kalau dari segi oats ataupun gandum tu kita lebih galakkan you beli raw oats ataupun yang tak mau yang instant punya. Instant punya dia sudah kita kata dia sudah hancurkan dia punya oats. So dia macam nasi perang dengan nasi putih lah, dia ada banyak beza. So yang paling original ialah raw oats, kita panggil raw oats yang besar, keping-keping besar tu. Itulah oats yang paling sihat lah. Tapi instant oats pun okey, cuma dia mungkin akan kekurangan zat sikit. Bila dia sudah diproses, dia mesti akan hilang setengah zat dia. So Nestem tu kalau ikut tu dia boleh makan lah. Tengok kita banding dengan apa lah. Kalau saya makan pagi, saya makan nasi lemak dengan Nestem, of course Nestem tu lebih bagus lah. Tapi kalau banding lah, oats dia tak boleh dibanding lah. Oats paling sihat lah. Faham. Banyak pesakit saya kata dia nak makan Nestem. Saya kata tak boleh. Dan Nestem tu 3-in-1. Betul. Okey. Ada apa lagi? Mai, sekarang tu kita buka soalan. Nak tanya lagi. Ya, macam mana kalau kita sekarang ni kan famous detox tea. Adakah detox tea tu bagus untuk sistem pencernaan? Saya nak tanya detox tea. Detox tea ya. Ya, yang teh untuk detox kan, tea kan. Yang tu kebanyakan
bergantung kepada detox brand tu dia macam nak kata dia ada benda apa kat dalam. Kalau tea saja, maksudnya teh saja, teh biasanya mereka pakai teh hijau lah, green tea lah. Kalau dia punya kandungan secara green tea saja is okay, yang tu okay. Tapi kebanyakan yang saya tahu dalam pasaran tu, yang kalau dia letak detox kat depan tu, kena berhati sikit sebab selalu mereka akan bubuh banyak, mungkin kadang-kadang dia ada kandungan ubat kat dalam, ubat cirit ke untuk bagi you buang air besar, buang air kencing, kalau so you punya berat badan akan turun ke semua tu. So kadang-kadang tu dia mungkin dia tak begitu sihat lah. So kita ada orang dia makan detox untuk buang air besar. So yang tu kalau kita boleh gunakan cara yang secara semula jadi, macam makan buah-buahan atau lebih banyak sayur-sayuran, itu ada cara yang lebih bagus lah. Ataupun kadang-kadang kita tengok orang beli itu fiber, fiber punya satu paket, doktor kata fiber bagus, dia tak mau makan, saya dia pergi beli fiber yang tu, dia cuma ada fiber tapi dia tak ada kandungan zat-zat dalam sayur-sayuran. So dia yang tu cuma untuk bantu buang air besar sajalah. Tapi dari segi kalau nak panggil detox tu, dia tak berkesan lah. Dia tak akan bantu kita untuk memang kita kalau kata nak detox tu, mungkin detox dalam bahagian usus dalam saja. Tapi nak detox badan tu masih bergantung kepada cara makan kita lah. Makan banyak sayur, dia ada banyak antioksidan, dia makan buah-buahan yang berwarna-warni tu, dia akan bantu untuk memang untuk kita kata bagi badan, sel-sel badan kita hidup semula. Itu yang baru kita kata detox dari segi sel-sel badan kita lah. Okay. Thank you, Doktor. Okay, kita buka kepada floor pula. Kita yang host kita pula yang tanya. Kita bagi dia orang tanya juga. Siapa-siapa yang ada pengalaman tak makan sayur-sayuran ke, ambil diet ke, yang tak kira lah, yang baik ke, yang tak baik ke? Doktor, ya, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau macam based on doktor cakap tadi, plan based diet kan? Kalau untuk kidney patient, kidney transplant macam mana? Patient kidney transplant lah. Dia macam contoh, macam maksud saya cara masakan dia sama ke dengan orang yang sihat ke ataupun macam mana? Kalau kita nak amalkan plan based diet tu lah. Of course, kalau untuk kidney failure kan, yang pesakit yang tengah cuci buah pinggang kan, salah satu dulu kita memang akan takut tentang limitation yang seperti macam kita takut potasium dia tinggi kan. Tapi kalau kita cara kita penyediaan sayur tu kalau betul, kita tak perlu risau sangat tentang hyperkalemia tu. So yang biasa kita akan cadangkan untuk rendam, kita potong dan kita rendam air setengah jam ke dalam sebelum kita masak tu, dia akan bantu untuk membuangkan ekstra banyak potasium tu lah. Lepas tu tapi kadang-kadang buah-buahan tu kena berhati sikit lah. Buah-buahan tu dia ada limitation sikit. Kalau untuk orang biasa tak apa, tapi untuk penyakit pesakit buah pinggang tu kena berhati sikit. Cuma kita kata dia jangan sekali dia makan banyak. Buah masih boleh makan, tapi jangan sekali dia makan macam banyak sangat lah, dan dia mungkin akan menyebabkan hyperk lah. Doktor, kalau kidney transplant? Kidney transplant, yeah. I think should be, kalau kidney transplant should be no problem. Kalau dia punya fungsi buah pinggang okay, dia boleh ikut cara makan macam biasa.
kalau dia punya function still kita baguslah, dia punya function tu should be no problem ya. Kalau kita ikut kalau kita panggil CKD untuk chronic kidney disease kan, dia tak sampai tahap cuci buah pinggang lagi. Plant based diet ini actually dia boleh delay ataupun elakkan sampai tahap end stage. So sebab bila kita makan sumber haiwan, dia akan senang jadi dia punya protein tu terlalu tinggi. High protein diet akan mempercepatkan dia punya EGF ada turun. So kalau kita makan plant based punya protein, selalu dia akan protection, dia ada banyak antioksidan untuk melindungi dia punya buah pinggang, fungsi buah pinggang. So kalau untuk plant based untuk CKD memang kita galakkan, lebih bergalakkan untuk tak perlu risau tentang kalau asalkan dia tak teruk sampai tahap nak end state lah. Plant based ini memang akan delay dia punya fungsi buah pinggang merosot. Mungkin kita Miss. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih ya. Kalida, kalau fungsi buah pinggang normal, dia makan macam normal. So boleh praktis plant-based diet, then kolesterol dia akan turun because ada salah satu ubat imunisasi kita tu FK kan, dia akan jadi kolesterol tinggi. Sebab tu kalau kita praktis plant-based, then dia punya kolesterol turun. Dia tak okay, baik. Nak kongsi tadi, baru teringat kan, baru tadi saja saya dalam klinik saya kan, ada satu patient, dia ada penyakit buah pinggang ya. Tapi fungsi dia buah pinggang dia okey lah, tapi dia ada penyakit buah pinggang GN lah. Dia buah pinggang dia bocor. Lepas tu dia obese. Dia ada 126 kilo. So bila dia setiap kali datang, dia punya GN dia adalah FSGS. FSGS salah satu punca adalah obesity. So saya beritahu dia masih muda. Saya kata you have to lose weight. You kena turunkan berat badan supaya you punya FSGS boleh control. Protein akan kurang. Then bulan 9 saya ada poster kat klinik saya, suku-suku separuh. Saya bagi dia prinsip lah. Macam tadi Dr. Ng cakap punya, suku-suku separuh, plant-based, kebanyakan plant-based elakkan itu bahan haiwan lah. Kali saya jumpa dia, itu ialah lepas 3 bulan lah ya. So, I pun tanya dia, ada kurus badan lah? Seluruh patient OP saya akan tanya mereka, ada kurus badan? Kerana saya akan bagi mereka cara-cara tips-tips lah, macam Dr. Ng. Saya belajar daripada Dr. Ng tau. Sebab tu saya tahu macam mana bagi tips lah. Then, dia kata, saya sudah turun berat badan. Saya, how many? Because dia still very big kan. Saya tak berapa perasan lah. You guess dia turun berapa kilo dalam 3 bulan? 20 kilo. Sure lah. 15 kilo. 30. 15. Dia daripada 126 kepada 105. 101. I was so surprised, you know. Cuma saya kata, you buat apa? Dia kata, I practice lah doktor cakap punya suku-suku separuh. Saya makan nasi suku, dan saya brisk walking every day. Dia turun 15 kilo. Lepas tu saya kata, okay, very good, continue. Tapi dia masih makan sikit-sikit ayam. Ya? Saya kata, no, now this time no more ayam, atau you 1 minggu, 2 hari ayam, 5 hari kena plant-based lah. Dia kata, okay, dia boleh cuba. So, saya kata, okay, next time datang, you anggap you nak turun berapa kilo? Then dia kata, you know what she said? 90. Dia bagi sendiri satu target 90 in 3 months. Ya, so inilah kita kena bagi galakan, tapi kita kena praktis. Apa yang saya cakap tadi ialah, ini memang, kita hanya praktis principle. Macam Dr. Ng tadi tu bagi kita principle.
kita tak kata kena tukar cara makan, tukar secara langsung, tak ada. Kita nak galakkan pengubahsuaian dan gantian. That's all. Cara makan, cara masak boleh masih sama, tetapi ganti dengan protein yang tumbuhan asas, dan makanan tu semua kalau boleh semua jadi, tak mau yang proses. Itu saja yang kalau you bermula dengan itu kan, you akan nampak ketara. Ya. Okey. Sekarang kan kita sebelum kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak nanti kita you fikir dulu ada apa-apa soalan, kita masih ada masa. Ini satu platform, ini satu permulaan. Ini bukan the end. Alright. Saya nak cadangkan kalau kita buka satu platform, satu WhatsApp group, ya. Satu cadangan ialah satu WhatsApp group di mana orang yang anda siapa-siapa yang minat nak tahu lebih atau nak kongsi resipi ke, atau kita boleh buat satu komunikasi yang berterusan, ya, dalam WhatsApp group itu. Lepas tu kita mungkin akan buat macam sharing macam ni, mungkin sebulan sekali online. Ya, dan kita boleh kongsi pengalaman, kongsi apa-apa soalan, dan kita kalau ada buat apa-apa masakan kan, kita ada event dah, kita ganti dengan apa tu, kita snap foto, kita letak dalam WhatsApp group dan kita share. Nampak kalau kata, oh ini nampak sedapnya, resipi macam mana buat, then dia akan share dia punya resipi lah. Dan kita belajar dari sana dan kita boleh bagaikan pemakanan kita. What do you all think? Okey tak? Okey, doktor. Yang lain tu okey tak? Okey, boleh. Okey doktor, boleh. Boleh ya? Boleh, kita nampak sikit-sikit galakan dah. Yeah, okay. That's good. So kalau macam tu, kalau macam tu, sesiapa yang minat nanti kita akan either siapa yang nak, dia boleh letak nama dalam chat group ini, atau nanti kita akan tanya balik ya. Siapa yang ajak kamu tu, nanti kita tanya balik. Lepas tu kita akan, kerana kita pun nak hormatilah ada semua kan. So kalau tak minat tu, kita pun tak nak letak nanti dia punya handphone semua terdedahkan. Tapi hasrat kita ialah untuk kongsi pengetahuan, kongsi pengalaman. Ya, dan kita dalam grup itu, WhatsApp group itu, kita tak nak promote apa-apa produk lain. Kita hanya ikhlas kongsi pengalaman, kongsi pengetahuan, bagi galakan satu sama lain. Itu saja grup ini. So ini kita kena ada satu persefahaman lah. Okey. So kalau okey, nanti esok lusa kita akan create group itu. Lepas tu Dr. Eng pun akan di dalam group itu. Dr. Eng akan, kalau apa-apa soalan, Dr. Eng akan cuba jawab untuk kamu, ya, untuk kita. Lepas tu kita akan post dalam group tu bila kita nak buat next sharing. So Dr. Eng ada banyak tips tau. Hari ini saya beritahu dia, jangan bagi semua. Kerana terlalu banyak, you all tak akan ingat semua kan. Saya kata bagi sikit je, sikit. So next month mungkin kita Dr. Eng akan bagi sikit lagi. Lalu kita boleh hatam. Bagi semua sekaligus, tak dapat hatam. Betul? Jadi kita akan buat satu grup di mana dalam tu akan terdiri daripada doktor, lepas tu jururawat, lepas tu pesakit-pesakit dialisis, especially transplant patient. Because transplant patient kita tahu yang dapat buah pinggang ni kan. Dia dapat buah pinggang baru ni, dia kena jaga kesihatan sebab kalau jadi masalah pula, dia nak dapat kali kedua tu agak susah lah. Agak susah. Ada orang tunggu sampai seumur hidup pun tak dapat tukar buah pinggang. Jadi bila dapat tu kita harus seharusnya jaga seelok-eloknya. Lepas tu
melalui plant based ni memang tak ada cara pemakanan yang lain lebih sesuai dan lebih, orang cakap lebih sedap. Ada intermittent fasting tu dia kena puasa beberapa jam nak baru boleh makan. Tapi plant based diet ni kita hanya makan mengikut time yang biasa, hanya kita tukar saja, menggantikan makanan daging, makanan haiwan, berunsurkan haiwan kepada tumbuhan. Dan saya rasa yang ni amat membantu pesakit-pesakit kita, dan juga grup ni akan membagi galakan kepada semua orang. Okay, Siang, we are not, kita tak perlu had kepada pesakit buah pinggang ke atau apa-apa lah ya. Semua golongan punya orang boleh masuk kerana ini kita hanya ajak prinsip ya. Lepas tu prinsip ni yang sesuai untuk semua orang. Kecuali kalau pesakit ni ada penyakit buah pinggang, walaupun dialisis pun dia pun masih perlu makan plant based. Mungkin dia punya portion tu berlainan sikit, tetapi saya rasa tak berapa beza sangat. Ya. Okey. Betul tak Dr. Ng? Ya, betul. Ya, so ini ialah untuk universal, betul tak? Ya. Because kita hanya cakap prinsip saja, kita tak kena makan macam ni, tak ada. Ya, kita hanya bagi prinsip, then you all ubah suai around you punya eating habit. Okay. Ya, macam Indian dia ada dia punya makanan yang masakan yang tersendiri kan. Chinese ada Chinese punya rasa, Malay ada dia punya unik punya tempat ya. So kita cuma buat gantian, lepas tu you share supaya siapa pun boleh belajar. Oh, Indian food macam mana kita boleh masak ya. Malay food ada benda yang banyak Malay food yang kita tak tahu. Kadang-kadang Chinese pun kita letak dan kita beritahu lah, oh steam tau pun boleh buat macam ni. So kita itu sebab tu kita pelbagaikan dalam grup ni, kita ikhlas sharing ya apa yang kita cipta ya. Di sini ada Kak Kin ada di sini ya Kak Kin? Ada tadi ada jumpa Kak Kin. Kak Kin ni dia terror dalam cooking tau. Dia ada Kak Kin tau. Kak Kin akan share dengan kita. Kak Kin dia terror tau. Hari tu satu kali saya beritahu Kak Kin, saya nak belanja staff saya. Tetapi saya nak veggie, burger. Dia kata, burger macam mana buat? Dia hanya beritahu dia. Dia punya itu ayam tu you ganti dengan tempe. Itu saya saja beritahu dia. Dia dibuat dah. Dia cantiknya. And staff saya kata sedapnya. Kak Kin. Kak Kin nak share Kak Kin. Kak Kin tengah cakap tapi tak dengar. Itulah saya rasa online dia tak elok. Kak Kin cuba buka untuk kita. Okey. Ada apa lagi? Kak Kin mai. Macam mana saya nak share? Nanti saya share dalam grup kita ni, ya. Itu veggie burger yang Kak Kin buat. Sedap betul. Okey, ada apa-apa online, kita pun mengalur-alurkan any komen lah supaya kita boleh buat dengan lebih baik, kerana hasrat kita ialah untuk memanfaatkan semua orang. Kita nak seorang sihat baru kita seronok. Kak Kin dia minta maaf, dia cakap line tak berapa elok. Itulah, Kak Kin lain hari pergilah tempat yang line elok tu kalau boleh share ni Kak Kin. Okey, tak apa. Okey, ada siapa ada pertanyaan lagi ke? Saya hanya Kak Tina ada apa-apa nak cakap?
Hadina. Okay. Any more? Okay Any? lah. Buat masa sekarang ni dah 9.45 dah. Dan kita buat kali ni kita buat sampai sini saja dan kita akan continue next time. Tapi sebelum tu saya nak minta semua orang untuk buka video kita tangkap gambar sekali. Kita tangkap gambar sekali, simpan buat kenangan. Okay ke? First meeting. Yeah, come. Mari Sister Ang. Okay, now your face is there. Okay, good. Okay. Anda buka semua. Kenapa saya tak boleh nampak semua? Kenapa? Sebab semua tak buka lagi. Bagi dia orang buka. Kenapa saya tak boleh besarkan benda-benda ni? Okay. Kita buka semua. Cik Ramlah kita pun ada. Saya dah fikir sana Ramlah mana. Rupa-rupanya Cik Ramlah yang ni. Nantilah pakcik cakap lah. Takkan nanti kita masak vegetarian pula. Masak plant-based diet pula. Kita ajak makcik pula. Kelantan tu dah, Kelantan tu. Okay. Dah buka semua ke? Tolong buka. Ini satu kenangan yang bagus ni. Ya, buka semua. Oh, Sister Wei is there. Sister Ang is here. Sister Uy also here. Hello. Lambai semua. Hello. Ciu. Come. Okay. Siti. Ada lagi? Amir Selvi. Siapa tu? Okay. Zurina raise hand tu kenapa tu? Dia ter-raise ke dia macam mana? Dia nak cakap. Dia nak cakap Okay, saya kira sampai 3 ya. Okay, 1, 2, 3. Senyum. Bukalah semua. Yeah. Okay. Senyum. Okay, peace. Kita peace. Peace. Okay. 1, 2, 3. Okey lah. Cun lah Patun. Ada tangkap semua. Siang dah tak nampak tau. Dah tangkap semua. Ada yang kamera tertutup, tak sempat tengok muka, hanya nampak nama saja. Okay. Tak apa. Okay. Anyhow, thank you very much. Thank you to Dr. Chin, thank you Dr. Ng, thank you for your all attendance, especially orang-orang sibuk kita, Sister Uy, Sister Ang, Sister Wei, semua haters kat sana pun sangat kooperatif lah. Dan saya kami amat gembira sebab nampak begitu banyak orang. Conclusionnya, plant-based diet is sangat sesuai untuk semua orang. Okay, jadi Dr. Chin, ending bagi you lah. Terima kasih Hasrira dengan Amelia kerana perkongsian yang sangat ikhlas ya. Sama-sama Doktor. Ya. Okay, terima kasih semua. Okay, shall we end our session now? Okay. Bye-bye Thank all. you. Bye-bye. Thank you so much. Good night. Good night. Siang. Don't end the meeting. Yes. Siapa tu?
亲爱的为何 ada orang liu pantang liu kalau indah bagus-bagusnya. 我们要像那他的那个 comment 是我们知道谁，我们可以做东西。那个 chat 那边可以 snap 一下吗？我们知道谁在 interact 啊？你让我 snap 一下哈。Kau semua ada di depan. Ini ya. Tinggal tadi no மேலே பாருங்க. Meeting jangan wait பண்ணுங்க. Ada. Leave பண்ணுங்க. Urut. Ini ngomong thank you. Ini apa benar benar? Ini telefonnya ada. Saya mau ini. Okay. Got pick. Who is Zack? Zack. Okay. Okay, let's end this session already. Okay, thank you very much, everybody. Bye-bye. So, Siang, you see, the people leave their phone number. Siang. Oh, I'm talking without opening my mic. Sorry. Yeah, that's right. Ni. Okay. See, people leave their phone number. Yeah, these people, that's mean that they don't mind and they wanted to join us so much. Yeah, that's right. Okay, well done, well done. I think the peak, the highest attendance is 60. Oh, 60, yeah. I get 59 on you. No, I stepped to 61. Oh. Okay. Then the 61 I don't have. Yes, I got the 61 inside there. Okay. Okay lah. So thank you very much, I think. Okay, I think thank you very much. A good start. See, another day we make the postmortem. We do a postmortem, yes. Okay. You fix a date lah. Liaise with Dr. Ng. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Enjoy your night.